sampaikan mesej ini. Sampaikan mesej ini kepada para pengkhianat, kepada mereka yang tergila-gila lah, macam kecanduan untuk melakukan pengkhianatan dan meninggalkan dan memperbodoh-bodohkan rakyat dengan pelbagai perkara. Tuan-tuan, isu yang saya nak bicarakan pada malam ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, isu yang kononnya suara Anwar dan Zahid itu semua dah terjawab. Tak perlulah kita nak ini sampaikan terdesaknya mereka nak buat audio palsu ini. Sebab kalau tulen, mengapa? Ya, sepatutnya tak perlulah nak bagi gaduh-gaduh. Apa perlunya kalau anda katakan, kalau PN ini terlalu kuat, buat apa nak bagi UMNO dengan PKR bergaduh? Ya kan? Anda kuat, anda ada katanya majoriti, nak takut apa? Tapi oleh kerana takut apa? Bagilah mereka ni gaduh, pecah perintah. Okey, malam ini saya nak bercakap tentang bagaimana strategi pecah perintah ni, yang sebenarnya mereka jadikan strategi pecah perintah ini untuk memperkukuhkan kuasa selepas rampasan kuasa. Okey, kita lihat bagaimana Tun masuk, cari jalan macam mana rosakkan citra PKR misalnya. Berapa belas orang ditarik. Tapi tak nampak main cara yang licik. Tak nampak. Tangan Tun di mana-mana ada. Tangan dia tu macam tangan siput yang panjang. Di mana-mana ada tangan dia. Dalam PKR ada, dalam DAP ada, dalam Amanah ada, dalam UMNO ada, dalam Bersatu of course lah. Ya kan, itu parti dia. Dalam pejuang tu tak ada apa-apa, tuan-tuan. Semua ini adalah berdasarkan kepada tangan-tangan tadi yang bergerak ke mana-mana ni adalah tangan-tangan panjangnya, tangan Tun ada di situ. Tuan-tuan, pecah perintah inilah yang digunakan oleh penjajah. Penjajah letak orang Cina di bandar besar, di kota-kota besar. Orang India letakkannya di estate. Orang Melayu letakkan di kampung. Dan cara berfikir, cara kampung. Orang India, cara estate. Orang Cina, cara berdagang, bisnes dan sebagainya. Tak mahu bagi mereka bersatu untuk mengangkat darjat rakyat Malaysia. Ini cara penjajah. Raja-raja Melayu fikirkan tentang agama dan adat. Urusan adat dan agama, itu Raja Melayu punya hal. Ini penjajah. Lalu apa yang terjadi ialah Raja Melayu tak boleh masuk campur soal pentadbiran negara. Tuan-tuan bayangkan, benda itu sampai sekarang berlaku. Saya rasa sudah sampai masanya kita merubah. Dan cara corak berfikir seperti Tun ini sudah tak boleh pakai lagi dah. Kita kena hentikan. Tuan-tuan bertanggungjawab untuk menghentikan pecah dan perintah ini. Dan saya menyeru kepada komponen parti PH ini. Anda harus bertegas dengan komitmen yang asal. Kenapa sekarang baru timbul? Dia Mugaim kata, kami PH sebenarnya sudah buat keputusan supaya mansuhkan Tun. Tapi Tun tak setuju. Kenapa sekarang baru cerita? Sepatutnya masih itu ceritalah kepada rakyat. Patutnya sampai nama Lim Mugaim rosak jahanam habis. Kerana apa? Ikut sangat cakap Tun. Jadi tuan-tuan, inilah strategi pecah dan perintah yang terus dilaksanakan oleh Mahathir Mohamad. Yang lain-lain ni tuan-tuan kuncu-kuncu aja. So kita kena make it clear. Tak mau lagi berserabut dalam fikiran kita seolah-olahnya kita kata, ini ada orang baru pula. Tak ada. Mereka
mereka ini adalah pekerja-pekerja saja. Ya, yang merancang semua grand plan-nya itu adalah pada master plan-nya itu ada pada Tun. Okey tuan-tuan, kita pun dah jemur dah bercakap pasal Tun ni. Tapi masih ada lagi yang nak terhege-hege, nak dengar juga cakap Tun, silakanlah. Sepatutnya dah cukup. Letakkan, tinggalkan ke belakang. Okey, jadi nanti kita tunggu pula. Ni audio, nanti kita tunggu pula video yang lain pula. Dulu video seks, ya kan? Sekarang ni video apa pun kita tak tahu. Tapi saya sangat yakin Jcom-nya dan segala macam ini sedang bekerja keras untuk menaikkan. Kalau tuan-tuan tengok di TV kita, apa yang dijelaskan oleh Muhyiddin Yassin dalam beberapa video pendek yang dipancarkan di TV1, TV3, TV dan TV-TV yang ada. Ni dia kata apa? Oh, kami laksanakan darurat ni disebabkan oleh masalah kesihatan. Masalah COVID-19 yang tidak dapat dibendung. Tuan-tuan, hari-hari cakap benda yang sama, itu masuk dalam telinga pakcik-makcik di kampung. Padahal hakikat yang sebenarnya, apa yang kita cakap ni, dia nak pecahkan cara berfikir orang kampung, cara orang kampung. Tetap juga pecah dan perintah tadi. Orang kampung cara fikir dia begini. Orang yang tengok TV cara fikir dia begini. Orang yang dengar radio cara fikir begini. Jadi tuan-tuan, semua ini kena pecahkan. Yang harus memecahkan, siapa yang boleh pecahkan cara berfikir ni, tuan-tuan yang seharusnya lakukan. Video-video kita kena sampaikan. Mesej WhatsApp kita kena sampaikan sebanyak mungkin kepada saudara-saudara kita di seluruh Malaysia. InsyaAllah besok saya berada dengan teman-teman di Selamat ini. Berapa orang yang hadir, nanti kita akan bentukkan tim bagaimana untuk melakukan gerak kerja media ni. Supaya media bukan lagi hanya saya, Iswadi, Syed Shah, lagi siapa. Kita nak sebanyak mungkin teman-teman kita boleh memberi jawapan-jawapan yang segera kepada isu rakyat ini. Okey tuan-tuan, saya sampai di situ dulu. Dan saya ucapkan terima kasih atas sokongan semua. Dan saya memang agak perlu rehat yang cukup untuk berdiri satu hari besok. Ya. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman tidak dapat malam ini bercakap terlalu panjang. Dan saya harapkan, pakcik-makcik di kampung sana, supaya kita jelaskan kepada makcik-makcik di kampung kita bahawa apa yang ada dalam TV itu lebih kepada propaganda saja. Ya, propaganda untuk pecah dan perintah. Ada orang yang dapat, ada orang yang dapat lalu 300, 400, ada orang, tetapi bukan semua orang dapat. So kelompok ini dipecah-pecahkan sehingga tidak ada kesatuan. Kita tetap mengatakan bahawa apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah untuk merosakkan cara berfikir rakyat Malaysia, dan akhirnya rakyat Malaysia kata, oh bagus juga darurat ni. Itu tandanya. Oh akhirnya, oh bagus juga ni, parlimen tak ada ni, bagus juga. Nampak? Itu mula nak merosakkan fikiran rakyat itu. Jadi tuan-tuan, jangan buang masa, tolong lakukan sekarang. Lawan tetap lawan sampai menang, lawan sampai PM tumbang, lawan sampai ke Putrajaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.